Okey. Jadi kita akan mulakan kelas kita pada malam ini dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Perkara yang paling penting yang saya nak tak maaf, saya buka WhatsApp yang salah pula. Okey. Saya nak kamu buka dekat Google Classroom. Okey, pergi semak balik link yang saya ada letak dekat group description kat sini. Tengok description ada jadual kelas online, pukul berapa, hari apa, semua ada link Google Meet sekali, ada link Google Classroom. Jangan salah Google Classroom ni adalah platform yang kita akan guna sepanjang kelas kita. Okey, platform ni saya buka. Saya nak buka dan tunjukkan sekejap bagi pelajar yang baru first time nak guna. Okey, saya guna email ni kot. Okey. So dekat sini ada dua, saya akan pergi ke admin lah. Okey, di sini saya boleh tengok ada berapa pelajar yang dah daftar. Baru ada 27 orang pelajar. Dekat sini sepatutnya ada 36 pelajar. Okey, dan tugasan yang saya bagi ni, saya akan suruh kamu buat, baru kamu buat. Jangan buat dulu tanpa saya suruh, sebab tak semua soalan yang saya nak kamu buat. Contohnya kat sini ada 6 soalan. Mungkin 2 soalan yang saya nak kamu buat, ataupun 3 soalan yang saya nak kamu buat. Dan bila kamu dah siap, nanti semua saya akan explain lah. Kamu kena hantar, dan setiap kali penghantaran kamu tu saya akan semak. Saya akan check seorang-seorang. Sebab tu saya cakap Google nama Google ni, kalau boleh nama kamu lah, nama yang elok, yang saya boleh kenal pasti. Sebab nama kamu kebanyakannya sama. Okey, dan saya senang nak check seorang-seorang. Okey, yang ni awak betul semua, yang ni awak ada silap sikit. Nanti saya akan minta kamu buat pembetulan. Okey, biasa macam tu. Sama juga dengan pelajar dekat Taima. Alright. Jadi dalam kelas ni, okey, saya nak terangkan berkenaan dengan flow yang saya akan ajar. Kita akan belajar nombor indeks, iaitu bab 10 selama 2 minggu selama 2 minggu, iaitu minggu ni dan minggu hadapan. Dan kalau saya tak sempat nak habiskan, saya akan lagi tambah bukan kelas tambahan macam video lah. Saya akan extend satu video, kamu kena tengok lah. Okey, dan seterusnya tajuk-tajuk yang lain. Dan kita akan ada exam. Okey, kalau yang bagi pelajar yang duduk asrama kena balik asrama tu, tak apalah, boleh balik ke asrama, tak payah kelas dengan saya, tak apa. Tapi boleh stay sebagai pelajar saya. Kalau ada apa-apa nak tanya-tanya. Cuma bagi pelajar yang kekal dengan kelas saya, yang boleh hadir, dia akan hadapi ujian saya lah. Ujian saya ni bukan semua, dia ada merangkumi 5 topik yang saya ajar ni. Okay, so apa itu nombor indeks? Okay, kita akan tengok. Okay, nombor indeks ni dia macam bagi table. Dia akan bagi kita nilai yang indeks kumpulan tu. Nanti kita akan tengok buku teks sekali macam mana nak buat. Okey, itu berkenaan dengan pencotan lah. Nanti saya akan explain satu-satu. Alright, so kita akan mula. Jadi saya harap semua pelajar, kalau saya terlalu laju nak minta ulang, saya akan ulang bagi tahu. Okey, dan kalau boleh buka mic lah, buka mikrofon, sebab kalau kamu komen saya tak boleh baca. Alright. Okey. Sekarang ni saya nak kamu sediakan bahan kamu, seperti alat tulis untuk kita salin dan ikut apa yang saya salin lah. Kalau saya tak sempat tak apa, sebab saya akan PDF kan ni dan upload ke dalam Google Classroom. Kamu boleh tengok. Alright, so kita akan tengok soalan yang pertama. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga. So tajuk kita adalah nombor indeks. Okay, ini adalah indeks harga dan pemberat. Bagi 4 bahan A, B, C dan D. Okay, so dia bagi table macam ni. So dekat ayat dekat bawah ni,
dia akan bagi ayat satu macam ni. Kamu kena keluarkan kata kunci yang ada dekat dalam ayat ni. Biasanya kata kunci yang pertama kita kena kenal pasti tahun. Okey, dalam tajuk ni kita kena kenal pasti tahun. Okey, so sekarang ni tahun yang ada adalah tahun 2019 berasaskan tahun 2017. Okey, bila tahun 2019 berasaskan tahun 2017, so itu adalah dia punya kata kunci ni. Okey, macam mana kita nak tahu dia punya nilai-nilai pula? Okey, dia dah bagi nilai indeks gubahan. Okey, so indeks gubahan, bila soalan dah bagi, kita tulislah indeks. Okey, jap, soalan satu. Indeks gubahan ataupun simbol dia akan jadi simbol I lah. Okey, I yang ada topi. Dia macam ni, pakai topi. Okey, so diberi kat sini adalah 113.2. Okey, dia bagilah indeks gubahan tu 113.2. Okey, dan apakah rumus bagi indeks gubahan? Okey, rumus indeks gubahan. Okey, rumus untuk indeks gubahan adalah dia macam ni ada simbol sigma I W per sigma W. Apa benda ni? Okey, kita akan fahamkan balik. Simbol ni ataupun dikenali sebagai sigma. Sigma dia adalah hasil tambah. Hasil tambah. Okey. I pula adalah indeks. Indeks harga. I yang tak ada topi I yang tak ada topi ni adalah indeks harga. Yang ada topi tu indeks gubahan. Kena faham. Apa lagi? W. W dalam bahasa Inggeris dia adalah weight. Weight adalah pemberat. Okey, pemberat. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil weight lah. Okey, so apa lagi satu? Okey, I yang ada topi. Okey, I yang ada topi adalah indeks gubahan. So ini adalah simbolik yang kamu kena tahu. Okey, sekarang ni rumus untuk indeks gubahan dia ada sigma I W. Sigma I W ni bermaksud hasil tambah indeks harga dengan pemberat. Tapi kalau kita tengok betul-betul, indeks harga dengan pemberat ni dia macam rapat tau. Dia macam satu pasangan yang rapat. Okey, rapat ni maksudnya darab. Darab tu kena darab lah. Kalau pecahan maksudnya bahagi. Kalau rapat tu maksudnya darab. Dia seperti ibarat kamu 2 kali dengan A, kamu akan rapatkan dia 2A. Ibarat dia macam tu lah. So rapat tu bermaksud darab. Okey, indeks harga darab dengan pemberat. So apa yang dimaksudkan dengan rumus dekat sini adalah atas ni adalah hasil tambah. Hasil tambah indeks harga darab dengan pemberat. Alamak, tak saya buat ke bawah lah. Sekejap hasil tambah indeks harga darab dengan pemberat. Bahagi dengan, sebab apa bahagi? Sebab dekat situ dia ada pecahan. Okey, bahagi dengan hasil tambah pemberat. Hasil tambah tu dalam bahasa pasarnya adalah jumlah. Jumlah pemberat. Kalau kamu nak tulis hasil tambah pun tak ada masalah. So ini adalah dia punya maksud lah, maksud rumus tu. Okey, so bagaimana kita nak apply untuk indeks gubahan ni? Kita boleh tengok dalam buku teks yang ada dekat sini. Ni dia bagi. Dia ada bagi indeks dia bagi indeks dekat kolom yang kedua ni 135.
dibagi lagi 140, dibagi lagi 125. So pemberat ni dia kadang-kadang dia suka bagi dalam bentuk gambaran. Okey, pemberat ni dia boleh jadi dalam bentuk carta pie ataupun dalam bentuk carta bar. Okey, carta bar tu graf lah. Ataupun pemberat tu memang dia tulis kat sebelah. Contohnya macam macam ni. Indeks harga. Dibagilah indeks ni, semua indeks ni. 120, 127 ni indeks ni. Sebelah kanan ni peratus. Peratus ni maksudnya pemberat. Okey, sebab pemberat ni mesti melibatkan unit. Contoh unit adalah cm, kilometer, gsem, peratus, apa lagi? Suhu, darjah Celsius. Macam-macam lah, itu namanya pemberat. Okey. Ada lagi satu pemberat, dia memang tak ada langsung unit. Dia mungkin nombor-nombor saja. Contohnya nombor 1, nombor 4. Itu nanti saya akan ajar. Kita akan tengok nanti. So itulah dia punya pemberat. Tengok rumus dekat sini. Dia bagi rumus dekat sini. Dia macam rumus dia adalah purata sahaja. Dia buat 120, dia ambil line yang pertama ni. 120 dengan 30. Okey. Dan dia akan tambah hasil darab tu, dia akan tambah pula dengan line yang kedua, line gula ni. Okey. Lepas tu dia akan tambah lagi dengan line yang ketiga. Okey, macam ni. So dia buat 120 darab dengan 30, tambah dengan 127 darab dengan 15, tambah dengan 108 darab dengan 50. Lepas tu last sekali 107 darab dengan 5. Bawah ni dia perkan dengan jumlah pemberat. Jumlah pemberat tu kalau kita tengok 30 campur dengan 50 lah. 30 campur 50, 80. 80 campur 15, 95. 95 campur 5, 100. So sini adalah jumlah pemberat dia 100. Lepas kamu kira guna kalkulator, kamu akan dapat jawapan dalam bentuk indeks gubahan. Itulah dia punya cara. Tapi yang ni saya tak nak kamu salin, sebab yang ini contoh yang ada dalam buku teks. Jadi bagaimana kalau kita nak selesaikan soalan yang dia dah siap-siap bagi indeks gubahan. Ni dia dah siap-siap bagi dah. Jawapan dia dah bagi. Dia bagi jawapan tapi dia tak ada langsung bukti. So bukti tu kita kena cari, kena jalankan siasatan. Siasatan dia ada dekat mana? Ada dekat soalan. So ini adalah ini adalah table dia. Table yang tak lengkap tapi kita ambil. So pemberat ni dia bagi dalam bentuk nombor je. So kita buat soalan A. 1A kita baru nak buat. So ini adalah jawapan dia. 105 kita ambil line pertama darab dengan 4. Okey, 105 darab dengan 4. So saya akan tulis 105. Saya buat kurungan lah, saya nampak cantik sikit, saya buat kurungan macam ni. Okey, 105 kurungan 4 tambah pula dengan yang seterusnya, line yang kedua. 124 darab 2. Okey. Seterusnya 118 darab 3. Dan akhir sekali, walaupun nilai X ni tak ada nilai, tapi kita tulis sahaja sebagai rumus. Okey. S darab dengan 1. Okey. Garis ni kamu garislah sendiri Saya punya garisan tak ada ni, tak pakai pembaris sebab drawing tablet susah sikit. Okey, lepas tu hasil tambah pemberat ni kalau kamu tak tahu, kamu terus tulislah dalam kurungan tu, tambahkan je. Okey, macam ni. 4 campur 4 campur 2 campur 3 campur 1. So hasil jawapan ni kamu tulislah. Hasil jawapan dia dah bagi ke atas ni. Bawa turun je. Okey, bawa turun. Dia dah bagi hasil jawapan tu 113.2. Okey. So kamu buat satu-satu. Biasanya yang kamu boleh kira adalah nombor-nombor dia je. Kamu tak boleh kira huruf. Huruf tu macam X ni, kamu tak boleh tambahkan dengan nombor biasa, dia akan jadi asing. So macam mana tu? So saya keluarkan kalkulator saya. Sekejap Oh, ada yang tanya muka surat. Sebab tu saya cakap kalau komen memang saya tak dengar. Okey, nasib ada yang jawabkan Terima kasih. Okey. Mana kalkulator saya?
Okey, ni adalah. Okey, so kita kira 105 kali dengan 4 tambah dengan 124 kali dengan 2 tambah dengan 118 kali dengan 3. Okey, sampai situ je. Sebab yang X tu kita tak boleh tambah sekali sebab dia adalah huruf. Huruf mana boleh tambah dengan nombor. So kita biar dulu. So kita tulis 1022 tambah dengan X kali 1 X lah. Dia macam asing lah macam tu. Okey, lepas tu selesaikan yang bawah pula. 4 campur 2 6 6 campur 3 9 9 campur 1 10. Itulah. Okey. So yang 113.2 belah kanan tu biar je, duduk diam. Okey, dah nampak macam ni. Kita nak cari nilai X. Nak cari X, kita tengok ada pecahan. Ni pecahan pecahan kan bentuk dia macam bahagi. So bahagi ni kawan dia siapa? Ambil kalkulator, kamu tengok kat sini. Okey. Tambah duduk sebelah tolak. So tolak tukar jadi darab. Tolak tukar jadi darab pula. Tolak tukar jadi tambah, tambah tukar jadi tolak. Tapi kalau bahagi, sebelah dia kawan dia adalah darab. So bahagi pindah jadi darab. Jadi kat sini kita nampak pecahan. Kita ada pecahan 10 kan. Kita tukarlah. Tukar ke sebelah, pindah. Dia akan jadi darab. Okay, dia akan jadi 1022 tambah X sama dengan 1132. Ni hasil darab dia lah. Maksudnya 113.2 darab dengan 10. Ataupun saya tulis kat sini lah. Macam ni. Cari nilai X. Saya nak X. Saya tak nak 1022. Saya tolak dia ke sebelakang. Okay, saya tolak dia jadi tolak lah. Sebab ni positif. Okay, positif pindah. Pindah menjadi negatif. So, X duduk depan. 113.2 darab 10 akan dapat 1132 tolak 1022. Saya ajar yang slow-slow punya sebab saya tahu ada yang kalangan kamu yang masih kurang lagi dalam pindah-pindah macam ni. Okey, ni namanya ungkapan ni namanya ungkapan. So kamu kena pindah-pindah dan kira. 1132 tolak 1022. So dapatlah 110. Okey, itulah cara untuk kita cari cara yang terbalik lah. Tapi kita mengaplikasikan rumus yang sama, iaitu rumus indeks gubahan. So untuk indeks gubahan, semua faham? Kalau faham, tulis faham dekat ruangan komen ni. Okey, bagus Kalau nak tanya-tanya, saya bagi masa untuk kamu salin dalam beberapa saat. Salin dulu. Sekejap. Okey, dalam matematik dalam matematik, tak kisahlah matematik tambahan ke matematik ke, bila dia bagi satu nilai, contohnya macam tiba-tiba dia bagi indeks gubahan kan, tapi datang dari mana indeks gubahan ni? So kita soal balik, kita tanya balik dia, ada bukti tak? So kalau tak ada bukti, kita buat jalan kerja dia macam ni. Okey, kita nak cari bukti kan, kita siasat dulu. Macam mana dia dapat 1132 tanpa sebab? Tiba-tiba dapat kan? So kita ulang balik cara nak dapatkan tu. Itulah AdMath. Kebiasaan macam itulah. AdMath ni dia suka bagi benda, tapi dia tak bagi pun bukti kan, tak ada hitam putih. Itu yang kamu kena faham dalam AdMath ni. Okay, next. Soalan yang sama, dia suruh kita komen. Komen tu maksudnya bagi tahu je. Okay, nak bagi tahu apa kan? Kita tengok perubahan harga bahan D. Bahan D tadi tu X lah. Okey, sekarang ni kita dah dapat nilai X. Nilai X tu adalah 110. Kita ada 110, kita bayangkan balik.
kita punya tajuk indeks harga ni mesti melibatkan 100%. Okay. Kita punya kehidupan harian, kita ada 100% sahaja. Markah pun paling maksimum pun 100%, betul? So, kalau ada 10 dekat belakang ni, maksudnya dia ada up sikit 10 kat situ. Faham tak? Kalau contoh dekat sini dia katakan 95 indeks harga dia, so maksudnya dia punya perubahan dia adalah 95% lah. Dia punya apa orang kata? Ratusan tu. Okay. So sekarang ni disebabkan dia 110, so perubahan dia adalah, okay, jap, saya boleh tulis kat sini. Komen dia, perubahan harga, minta maaf tulisan saya teruk, perubahan harga bahan di meningkat 10%. Sebab apa? Sebab asalnya ada 100, tapi dia punya jawapan dia 110, so dia ada peningkatan sebanyak 10%. Itu je komen dia. Ayat bebas, tak kisah ayat kamu tunggal langgang pun, asal ada peningkatan 10%, cukup. Okay, itu adalah komen dia. Kalau awak tulis perubahan harga bahan di adalah 110 peratus, 110%, boleh, tak ada masalah. Tapi tak payahlah sebut peningkatan. Maksudnya tak payah sebut meningkat, dia just terus cakap je perubahan harga di adalah 110% pun boleh. Ataupun kalau kamu rasa takut sangat, kamu buat macam saya lah, perubahan harga bahan di meningkat sebanyak 10%, cukup. Okay, dia ada dua jawapan yang berbeza, ataupun jawapan yang lain yang munasabah. Okay, next kita akan lihat lagi. Okay, itu berkenaan dengan indeks indeks perubahan. Sekarang kita akan pergi kepada indeks harga. Indeks harga ni macam tadilah, dia anak sikit. Okay, so saya nak terangkan indeks harga pula. Sekejap, saya nak tengok page, muat tak? Muat aja. So, indeks harga indeks harga, ataupun simbol dia adalah I sahaja. Okay, I sahaja. Okay, yang ni saya nak bagi tambahan sedikit. Sekarang ni, tahun yang ada adalah 2019 berasaskan 2017. Siapa berasaskan siapa? Maksudnya 2019 berasaskan 2017. First come first serve. Okay, so atas adalah yang datang dulu. So 19. Saya ambil dua nombor belakang je sebab nak senang-senang nak pendek kan. Kalau kamu rajin, kamu tulis 2019. Tapi kamu rajin kan nak tulis semua. Kalau saya tulis 19 je. Okay, so 19 per dengan 17. Sebab apa? Sebab ni adalah kata nama dia, kata nama indeks harga tu. Indeks harga bagi tahun bila? Tahun 19 berasaskan 17. Okay, ni kata nama. Kalau kamu tak tulis, tak apa, tak ada masalah. Saya tak cakap salah. Dia just orang kata tambahan sedikit je. So ini kita boleh tulis 19, 17. Sama juga dengan indeks gubahan tadi. Kita boleh tulis indeks gubahan 1917. Okay, boleh buat macam tu. So itu adalah tambahan je. So apakah rumus bagi indeks harga? So rumus ni saya tulis kat sini. I adalah Q1 per Q0 darab 100. Okay, 100 ni saya kena warna merah kan. Q1 macam apa yang kamu nampak tadi tu, dia adalah harga. Harga bagi tahun yang dia sebut dulu, tahun 2019. Okey, tahun yang dia sebut kemudian, maksudnya dia dekat bawah. So itu adalah QO pula, Q0. So yang atas tu maksudnya harga yang duduk atas, dan tahun yang atas pula, tahun yang 2019. Dan harga pada QO adalah harga pada tahun 2017. So harga 2019 per harga 2017. Dia bergantunglah, tahun ni boleh berubah-ubah. So siapa yang nak tahu, kena bacalah ayat ni. Siapa berasaskan siapa?
Dia kena baca lah. Kalau tak baca memang tak tahulah. Okey, yang darab 100 tu memang wajib sebab kita belajar indeks, kita belajar 100% lah. Okey, sebab tu kena darab dengan 100. Okey. Sekarang apa lagi? Itu je rumus dia. Okey, so kita nak aplikasikan rumus tu dekat soalan B. Hitung harga bahan A pada tahun 2019 jika. Okey, kata kunci dia adalah jika. Jika tu maksudnya kalau saya nak bagi. Apa yang saya nak bagi tu? Tahun 2017. Okey. Tahun 2017 ni yang dia bagi. Bila dia bagi tahun 2017, kita tengok kedudukan tahun dia. Kedudukan tahun 2017 berada dekat bawah. Okey, dekat bawah. So, dia punya harga dia mesti dekat bawah. Harga apa tu? RM8.80 ni. Okey, RM8.80. Dia dekat bawah. So, dia punya penyelesaian dia, atas tu kita tak tahu, kita tulis sebagai X. Kesian X kan. Okey, lepas tu bawah dia kita tahu harga dia dah bagi RM8.8. Tak payah tulis RM pun tak apa. Kalau kamu rajin kamu tulis lah. Okey, darab dengan 100 ni saya merahkan sebab dia wajib. Okey, darab dengan 100. Tapi hasil jawapan dia kena tengok dia rujuk kepada bahan apa. Kita ada 4 bahan. Kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada D. Pilih satu. Dia dah ada dekat sini. Ni kata kunci yang terakhir. Bahan A. Bila dia sebut bahan A, tolong jangan tengok yang lain. Tengok bahan A je. Apa yang tengok? Tengok kat sini. Selari dengan satu line ni. Okay. So, apa yang kita nak tengok sekarang? 105. Iaitu indeks dia. Indeks dia adalah 105. So, jawapan bagi rumus ni adalah 105. Maksudnya kita nak persoalkan balik. Macam mana dia dapat indeks dia 105? Daripada harga mana tu? Okey, so kita nak soalkan balik lah kat situ. Okey, 105 ni datang daripada jadual. Daripada jadual ataupun indeks. Okey, indeks harga. Okey, dia memang rumus ni memang khas untuk cari indeks harga lah. Kalau kamu tengok kan kat sini, ni rumus dia. Ni indeks harga. Ni adalah rumus dia. So, yang ni sebenarnya sama je kalau kamu pindah ke depan pun. Okey, sama je kalau kamu letak dia dekat depan. 105 sama dengan bla bla bla. Okey. Sama je. Cuma saya lebih suka kalau kamu letak kat belakang. Okey. So, sekarang ni kita nak cari nilai X. Ni senang je ungkapan. Oops, saya terpadam pula. Nasib baik dia tak delete semua. Tak tahu kenapa boleh terpadam. 105. So kita tengok nak cari dia adalah cari nilai X tu. So X duduk depan. Ingat bahagi ni dia akan pindah ke kanan. Okay, dia akan darab dengan 105. Sebab dia tak boleh darab dengan 100 ni. Kenapa? Kenapa dia tak boleh darab dengan 100 ni? Sebab 100 ni milik yang atas. Okay, yang atas tu adalah raja. Dia adalah king of the royal. So dia tak boleh darab dengan yang bawah. Dia kena darab dengan atas. So yang ini dia kena darab dengan yang kanan. Sebab apa? Bahagi pindah jadi darab. So X darab dengan 100 sama dengan 105 darab dengan 8.8. Macam itulah. So kamu tak payahlah darabkan ni. Tak payah, biar je. Sebab kita nak cari X kan. So biar je. X 100 sama dengan ni kira lah berapa, 105 kali RM8.80. Oops. Okay, dapatlah 924. Okay, cari nilai X. So X adalah 924 per dengan 100. X adalah RM. Kena tulis RM sebab dia nak harga. Harga kena tulis RM. Kalau tak tulis RM, salah. Sebab dia melibatkan harga. So, kita dapat 9.24. Okay, gerak-gerak je. 924 ni gerak-gerak.
Okey, dapatlah 9.24. Okey, itu adalah berkaitan dengan rumus indeks harga. Rumus indeks harga sangat senang. Okey, untuk indeks harga, semua faham? Kalau faham, tulis boleh. Okay, good. Okay, ingat sebab soalan indeks, soalan nombor indeks ni untuk tingkatan 4, tak kisah untuk SPM, dia ada dekat kertas 2, bahagian C. Bahagian C ni ada 4 soalan dan kamu kena pilih 2 je. Dalam 4 soalan ni untuk SPM, 2 tingkatan 4 dan 2 tingkatan 5. Disebabkan kamu belajar baru tingkatan 4, nanti dia ada 4 soalan, dia akan keluar macam double lah. Macam nombor indeks ni 2 kali, lepas tu lagi satu tajuk tu pun 2 kali. So bila kamu kena pilih 2 kan, kamu pilih ada 2 tu nombor indeks. Tak payahlah belajar lagi satu tu, tak payah belajar. Kalau belajar sekadar MU sahaja, boleh, tak ada masalah. Tak salah kalau kamu belajar. Tapi nak tahu lagi satu tajuk tu adalah penyelesaian segitiga bab 9. Yang tu bagi saya senang juga sebab dia relate dengan tajuk form 5 nanti. Tapi kalau orang siapa yang jenis yang kurang sikit dekat apa petua sin, petua kos memang saya cakap baik kamu buat nombor indeks je lah. Tu nasihat saya lah. Kalau rasa boleh bawa, buatlah penyelesaian segitiga. Kalau rasa tak boleh bawa, buatlah nombor indeks. Sebab ini yang paling mudah dalam ADMAT. Ni first yang paling mudah. Kalau kamu pergi tuition ke mana-mana ke, kamu akan belajar ni dulu. Okay, so itulah berkaitan dengan 2 rumus yang saya dah ajar. Memang kita akan apply 2 rumus ni sahaja, tak ada rumus lain lagi. Melainkan soalan kebat yang melibatkan tajuk lain yang campur dengan tajuk ni. Itu jaranglah berlaku. Okay, so kita tengok lagi sikit soalan tambahan, soalan C. Soalan C ni kena fokus sikit lah sebab dia akan menyakitkan otak sikit. Okay, so kita tengok indeks gubahan bagi kos penghasilan meja akan meningkat sebanyak 20% dari tahun 2019 ke 2021. Okey, ini senang je. Indeks gubahan yang kita ada tadi, yang tadi adalah, kita kena tulis rumus dulu. Mak tak? Saya buat muka surat sebelah lah. Okey, soalan C. Kita ada indeks gubahan 19, 17 lah. Okay, kita ada silap ni. Sekejap, 1917. Kita ada 113.2. Tapi dia cakap dia naik 20% untuk tahun dari tahun 2019 ke 2021. Bermaksud tahun yang asal adalah tahun 2017. Tahun yang dia sekarang ni adalah 2019 dan yang terbaru adalah 2021. Okey, dia ada 3 tahun lah sekarang ni. 19 berasaskan 2017. Yang paling terakhir disebut bermaksud yang ini adalah asal. Okey, yang masa soalan kita soalan A dengan B tadi kita berada di sini. Tapi sekarang di sini. Okay, untuk soalan C sekarang di sini. Okay, bila dia cakap 2019 berasaskan 2017, so yang 2017 ni adalah asal. Dan apabila dia cakap indeks gubahan ni meningkat sebanyak 20%, dia juga akan relate dengan yang asal. Okay, contohnya indeks gubahan ni dia akan meningkat sebanyak 20%. So kita cakap lah, kalau meningkat sebanyak 20%, berapa? Ni saya nak tanya orang Saya nak tanya student. Berapa per 100 darab dengan indeks gubahan yang 2019 per 2017 tu. Okey, yang atas ni yang saya tanda soal ni. Saya nak tanya. Okey, saya nak tanya siapa Saya nak tanya Anisha Akila. Anisha Akila ada? Anisha Akila ada? Kalau tak ada, saya tanya orang lain.
Saya nak tanya lelaki pula saya nak tanya Ammar Iskandar. Ammar Iskandar ada? Tak ada. Okey, kita tengok lagi. Nurul Musfira ada? Tak ada juga. Dina Syazwana. Mana ni? Kena jawab sebab kita akan ada sesi question and answer. Siapa lagi Muhammad Hasif bin Azman ada? Mana semua orang? Muhammad Nazmi? Alamak, tak ada Okey, tak apa. So, apa yang saya nak terangkan kat sini adalah bila dia cakap peningkatan sebanyak 20%, kita ada 100%. Dan apabila dia cakap peningkatan sebanyak 20%, so kita akan up sikit. Tambah. Kita akan up sikit 20. Tambah 20. So bila kita up 20, 120. kita akan dapat 120. Ya, betul. Siapa yang jawab tu bagus So sini akan jadi 120. Sekejap. So bila 120 per 100, dia akan darab dengan indeks gubahan tahun yang 19 per 17. Sebab dia kata peningkatan daripada tahun 2019, kan? So peningkatan daripada tahun 2019, kita ambil indeks gubahan yang 1917. Okay, so kita kira dulu. 120 per 100 darab dengan 113.2, kita akan dapat 135.84. Sekejap ada orang baru masuk. Okay, so bila kita dah dapat macam ni, tengok balik. Itulah indeks gubahan pada tahun 2021 berasaskan tahun 2017. Okay, kenapa 4 markah banyak sangat ni? Okay, harga meja itu pada tahun 2021 jika harganya, okay, yang ni C1. Sekejap. Saya tarik sekejap. Okay. Ini adalah C1. Selesailah untuk C1. So ingat kalau dia peningkatan 20%, 120 per 100. Kalau penurunan 10%, dia akan jadi 90 per 100 lah. Kena ingat tu. Okey, harga meja itu pada tahun 2021. Jika harganya pada tahun 2019 ialah 95. So dia melibatkan 2 tahun. Tahun 2021, tahun 2019. Okey. Yang ini special sikit lah, sebab dia memang melibatkan harga. Yes, kita akan gunakan rumus indeks harga. Tapi cuba bandingkan balik harga untuk soalan B dengan harga untuk soalan C2. Beza dia sikit je. Beza dia dekat sini. Bahan A. Bahan A bermaksud dia hanya mention satu jenis bahan sahaja. Tapi bila dia mention pasal satu objek besar, orang kata meja, maksudnya dia adalah keseluruhan bahan. Bahan A, B, C dan D. Jadi bila dia kata keseluruhan, okey, bila dia kata keseluruhan bahan, okey, keseluruhan bahan. Jadi han yang kat sini warna merah ni, kita boleh kaitkan rumus indeks harga. Rumus indeks harga campur dengan indeks
gubahan. Bukan campur lah, kita gabungkan. Dan indeks gubahan. Okey, ni orang kata rumus bergabung. So, apa tadi? Sekejap ni saya padamlah. Han ni dia adalah perkataan asal daripada Han kat sini. Okey, Han kat sini. So, memang kena kaitkan dengan gubahan. Guna rumus indeks harga tapi kaitkan dengan gubahan. So, macam mana nak kaitkan? Kita tengok tahun dulu. Kita ada tahun 2021. Kita ada tahun 2019. So, kita tengok balik. Kalau indeks gubahan tahun 21 per 19, saya nak tanya balik kat kamu, ada ke tak ada untuk 21 per 19? Dekat soalan kita ada 19, 17 dan kita ada, untuk C1 ni kita ada I 2117. Okey, sekarang ni 2119 ni ada ke tak ada? Saya nak tanya ada atau tak ada? Ada. Ada. Siapa cakap ada, siapa cakap tak ada? Okey, tulis kat komen. Semua tulis. Okey. Jawapan dia tiada. Okey, kenapa tak ada? Ya. Kenapa tak ada? Sebab kalau kamu tengok betul-betul kat sini. Sini 19, sini 17. Okey, tak kena, tak ada. Okey, memang tak ada. Kalau kat sini pula 21 17. So ni hampir sama tapi bukan 21 19. So dia tak ada lah. So macam mana nak adakan dia? Kita boleh adakan dia dengan gabungkan dua-dua yang ada tadi tu untuk jadi satu. Satu kita kata rumus ni rumus bergabung. So sekarang ni saya nak tunjuk kat kamu. Okey, first, inilah cara saya. Kamu boleh guna cara yang cikgu sekolah kamu ajar, iaitu rumus tangga. Tapi saya tak belajar rumus tangga, saya guna rumus saya lah. Okay, first kita ada keluarkan dulu kita ada keluarkan dulu nilai-nilai ni. Saya keluarkan dulu Kita ada 21 per 17 sama dengan 135.84 dan I19 17 sama dengan 113.2. Okey. So yang ini saya akan namakan dia ni sebagai 1, ni sebagai 2. Okey. Bila kita nak cari sesuatu yang tak ada ni, kita kena tengok dulu yang atas. Atas ni tahun 2021. Antara nombor 1 dengan nombor 2, yang mana wujud nombor ataupun tahun 2021? Nombor 1 ke nombor 2? 1. Yes, terang dan jelas memang nampak tahun 2021 dekat sini yang muncul. Okey. So kita ambil ni. Kita ambil ni. So kita tulis dia adalah I 21 per 19 adalah I 21 per 17. Dia akan darab. Dia akan darab. So kita tengok pula. Yang atas ni dah settle. Yang bawah ni pula nombor 19. Yang manakah indeks harga indeks gubahan yang ada nombor 19? 1 ke 2? 2. Memang nampak lagi jelas. So ambil pula yang nombor 2. Tapi kena ingat, dia duduk dekat bawah. Yang ini duduk dekat atas. Okey? Duduk dekat bawah, duduk dekat atas. Kalau kita tulis darab dengan I 1917, saya boleh katakan dia salah. Okey, salah. Salah. Jadi macam mana nak pastikan dia betul? Kita ambil dia boleh, tapi nak jadikan dia betul, so kita terbalikkan dia. Kesian dia kena terbalik tunggal langgang kan. So 17 per 19. So akhirnya 19 ni dekat bawah. Okey, sama dekat bawah. Akhirnya akhirnya 21 ni tadi dekat atas. Okey, dia tak payah terbalikkan, dia biar dia duduk atas je. Itulah maksud saya. Kena buat macam ni. Okey, terbalikkan. So bila dia terbalik, kita gantilah. Okey, kita ganti satu-satu I 2117 ni kita tengok jawapan dia tadi adalah 135.84. Okey, ni adalah jawapan dia.
So dia darab dengan 17/19. Asalnya adalah 113.2. So asalnya adalah 113.2. Tapi bila kita terbalikkan dia akan jadi 1 per. Kenapa 1 per? Kenapa 1 per? Kenapa 1 per 113 per 2? Macam ni Kenapa dia jadi macam ni? Kenapa? Sebab kena ingat, nombor biasa yang kita jumpa, nombor 5 yang cantik macam ni, ni nombor 5 ke 6 ni? Ni 5 lah. Cantik kan? Sebenarnya ada yang menyorok dekat dia. Dia ada nombor 1 kat bawah. 5/1 sebenarnya. 5 bahagi 1 jawapan dia 5. Tapi orang tulis 5 je lah. Takkanlah orang nak tulis 5/1 setiap hari kan? Mestilah orang tulis 5. So macam tu lah nombor biasa yang kamu jumpa sebenarnya. Macam ni. Ni nombor biasa ni. Ni nombor biasa. Tapi sebenarnya dia wujud per 1 kat sini. Sebab apa-apa nombor bahagi dengan nombor 1 akan dapat nombor dia balik. Jadi bila kita terbalik nombor 1 tu, swipe lah, tukar tempat. Tukar tempat, dia duduk atas. So 113.2 duduk bawah. Itulah maksud saya. Tukar tempat. Sekejap So dia jadi macam ni lah, terbalik. So kita kira lah berapakah nilai dia, berapakah jawapan dia. Kita tengok 135.84 darab dengan 1 per 113.2. So dapat 1.2. Kenapa jawapan indeks gubahan ni terlalu jauh sangat? Jawapan dia 1.2. Kenapa jawapan dia 1.2? Dia sangat sedikit. Kalau kamu tengok nombor 1.2 ni sangat sedikit. So sebenarnya dia kena darab dengan 100. Darab dengan 100 ni wajib. Kenapa? Sebab ni tajuk indeks. Bila kita guna rumus indeks, kita kena darab 100. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu takut nak darab, kamu tak payah darab dulu. Macam tadi saya tak darab Saya tak darab, saya biar dulu. Saya biarkan dia kosong. Dapat jawapan 1.2. Sepatutnya jawapan dia sepatutnya dalam ratusan. Dalam ratusan. Contohnya macam 100 lebih, 100 berapa-berapa kan. Tapi jawapan dia sekarang ni 1.2, sikit sangat. So nak jadikan dia beratus, so kita kena darabkan dia dengan 100. So jawapan dia akan jadi 120. 120. Telah 120. So sekarang ni jawapan dia dah beratus. 120 tu dah kira beratus lah. So ini jawapan yang warna merah ni, ini adalah indeks gubahan bagi tahun 21/19. Indeks gubahan bagi tahun 21/19. Sekarang itulah cara kita nak mendapatkan nilai-nilai indeks gubahan yang tak ada. Ingat indeks gubahan ni dia memang ada satu rumus. Tapi bila kamu tak boleh buat macam tak ada table, kamu boleh guna cara ni untuk kamu cari. Bila nak guna cara macam ni? Bila nak guna? Sekejap serabut saya tengok. Bila nak guna? Bila nak guna? So apabila ada terlalu banyak. Terlalu banyak indeks harga. Atau terlalu banyak indeks gubahan. Apa maksud terlalu banyak nanti kita tengok. Masuknya kat sini. Saya ada 2 indeks gubahan. Saya ada ni, saya ada ni. Dah banyak lah tu indeks gubahan. Faham tak maksud saya? Maksudnya dia ada dalam 2 tahun atau 3 tahun dalam satu soalan. Dia ada 3 tahun dalam satu soalan. Contohnya tahun 2017, dia ada tahun 2019, dia ada 2021. Confirm lah memang akan dapat lah indeks harga yang terlalu banyak. Indeks harga untuk tahun ni
dengan tahun semua sekali. Okay, so dah ada macam orang kata 2 indeks harga ataupun 2 indeks perubahan kat situ. Okay, ada juga satu soalan tu sampai 4 tahun yang berbeza. Contohnya tahun 2023. Boleh jadi. So kita gunalah rumus ni apabila terlalu banyak indeks harga ataupun terlalu banyak indeks perubahan. Tapi kalau ada cuma macam 2 tahun je, macam tahun tadi kan, tahun 2019 dengan tahun 2017, so tak payahlah guna cara ni. Ni tak boleh guna kalau macam tu. Okay, tak boleh guna. Memang wajib guna rumus yang asal tadi, rumus yang darab-darab, tambah-tambah, bagi-bagi, macam tu lah. Okay, so kena ingatlah bila nak guna dan bila tak boleh guna. Okay, bila dia dah terlalu banyak nilai macam ni baru guna. Tak apa, yang ni memang saya tahu yang ni memang agak susah sebab yang ini kiranya soalan yang terakhir lah, macam soalan yang last-last kan. Biasanya 2 markah je soalan macam ni. Tapi kalau kamu dapat jawab, baguslah. Kalau tak dapat, try buat latihan banyak-banyak sebab saya akan bekalkan lagi latihan macam ni. Okay, untuk kamu biasakan. Sekali buat memang takkan faham, 2-3 kali buat insya-Allah akan faham. Alright. So bila dah dapat indeks perubahan tahun 21/19, kalau nak guna kotak, yes, guna kotak pun boleh. Kalau guna kotak tu ada yang kat sekolah mereka belajar, itu saya panggil kaedah tangga. Okey, kaedah tangga tu macam yang kotak-kotak yang kamu buat lah, macam ada kosong kat sini lah, apalah, saya tak ingat lah cara dia. Okey, yang mana ingat tu belajar dan cikgu tu bagus lah. Okey, sekejap. So sekarang ni kita sambung sikit. So bila kita dah dapat tahun 21 dengan 19, baru kita boleh jalan. Okey, baru boleh jalan. Sekejap. Okey, dia bagi kat sini harga pada tahun 2019 ialah RM95. Ingat dia suruh kita hitung harga meja tu pada tahun 2021. Maksudnya tahun 21 tu kita tak tahu. Yang dia bagi dekat sini adalah tahun 2019. Okey, so adakah rumus dia macam ni? Tak, rumus dia bukan macam indeks perubahan. Rumus dia adalah macam indeks harga sebab dia cerita pasal harga. Okey, harga. Dia cerita pasal harga ringgit Malaysia ni, dia kena cerita pasal harga lah. So indeks harga. So I 2119. Okey, I 2119. Ingat dia kena kaitkan balik dengan ni, kaitkan dengan tahun yang sama. Kaitkan dengan indeks perubahan yang tahun sama. Kaitkan dengan I 2119. Macam mana nak kaitkan dengan indeks perubahan 2119? So kita guna rumus yang sama, iaitu tahun 2021 tak ada harga, kita tulis X. Biasanya orang suka X, dia tak suka X, dia suka Y. Okey. Dia akan buat apa lagi? Tahun 2019 dekat bawah. Okey, ingat bawah 19. So harga dia adalah RM95. Okey, RM95. Nak tulis poin pun tak payah, tak apa, tak kisah. Okey, yang paling penting, rumus indeks harga. Kamu kena tengok atas ni. Ni lah. Rumus indeks harga ni kena darab dengan 100. Okey, kena darab dengan 100. So darablah dengan 100. Okey, darab dengan 100. Dia akan samakan. Yang samakan ni, tolong kaitkan dengan ni. Kaitkan dengan indeks perubahan tadi tu. Indeks perubahan pada tahun yang sama tau. Jangan tahun yang 2117, tak nak. Kita nak tahun yang sama, iaitu 2119. So inilah dia punya yang kita cari tadi tu. So samakan dengan 120. Okey, kalau kamu tulis samakan dengan 135.84 tu salah. Sebab 135.84 ni mewakili 2117. Okey, ni. Ini mewakili 2117. Tak boleh, dia tahun yang berlainan. Tak boleh So dia kena kaitkan dengan tahun yang sama. Okey, cari nilai X macam tadi. So X 100 sama dengan 120 95. X sama dengan
120 kali 95. So dapat 1140. 11400 per dengan 100. Ingat, kita boleh potong sahaja, kosong-kosong potong. So dapat 114. Ingat ya, RM. RM wajib sebab dia harga 114. Harga dia mahal sikit lah. Sebab kenapa harga ni lagi mahal daripada harga soalan B? Sebab dia melibatkan kesemua bahan. Okay, maksudnya satu meja tu, ingat satu meja, meja ada 4 bahan. Ada A, ada B, ada C, ada D. Sebab tu kos dia mahal. Okay, alright. So ini agak susah sikit lah, tapi kamu kena buat latihan. Harapnya kamu faham yang atas. Bila kamu faham yang soalan A dengan yang B tu, kamu boleh buat yang ni. Kalau kamu tak boleh buat yang ni, maksudnya kamu tak faham yang atas lagi tu lah. Okay, so kena buat latihan lagi. Alright, ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan soalan ni? Saya bagi peluang untuk kamu tanya. Ada nak tanya? Kalau ada nak tanya, kalau tak ada nak tanya, cakap tak ada tak ada. Okay, so ini adalah dia punya ni dia punya nota ni. Memang buruk sikit tapi tak apa. Kamu salin je ikut nota yang saya ajar ni. Cuma kalau kamu nak adjust kasih guna jalan kerja kamu sendiri pun tak ada masalah. Asalkan betul lah jawapan dia. Okay, ni anggap je ni macam whiteboard kat sekolah, tapi secara visual lah. Okay, secara visual. Okay, salin dulu kalau nak salin lah. Saya bagi masa dalam 1 minit. Okay, so kita sambung lagi sikit je. Saya tak nak habiskan sampai semua. Saya nak sambung mana yang boleh je lah. Tapi yang ni saya nak bagi kamu buat sikit. Saya tanya kamu buat lah. Okay, kalau saya tanya minta, kalau kamu tak nak buka mic, kamu boleh tulis kat sini. Tapi saya akan sebut nama nama kamu. Tapi kamu kena jawab dulu, ada ke tak ada, baru jawab lah. Okay, sekejap Jadual di bawah menunjukkan indeks harga dan peratus bagi 4 bahan K, L, M dan N. So dia macam tadilah, soalan dia lebih kurang. Dia tak bagi nilai tapi kali ni ada 3 lah, macam S, Y, Z, N. Tadi ada 1 je nilai X je yang dia tak bagi. Okay, soalan A1, hitung harga bahan K. Okay, bila dia cakap harga bahan K, maksudnya tengok sahaja satu line ni, jangan tengok semua. Kalau tengok semua, maksudnya kamu dah tengok kira gubahan lah tu. Okay, ni kita nak satu-satu. So ingat tengok kepada K, tahun siapa. Okay, tahun ada 2, ada 2019, ada 2017. So indeks untuk K, indeks harga untuk K adalah 125. Tapi dia nak tanya harga bahan tu pada tahun 2017. Jika tu maksudnya dia dah bagilah 2019 ialah 150. Okey, saya bagi masa untuk kamu buat untuk soalan I dan II. Okey, dan saya akan tanyalah random. Okey, buat dulu soalan A1 dan A2. Rumus dia adalah, ingat rumus dia adalah tahun apa
Okey, I19/17 adalah tahun apa, berasaskan tahun apa, darabkan dengan 100, samakan dengan indeks harga. Indeks harga dekat sini dia bagi kecuali nilai X tu kamu kena carilah. Okey, buat dulu. Ni soalan dia. 938, 940 macam tu saya tanya. Okey. Soalan A1 saya nak tanya. Kat sini siapa je yang ada? Dah tinggal sikit dah. 16, 15 orang dah. 14. Okey. Saya nak tanya. Okey, saya tanya siapa-siapa je lah yang nak jawab 1A. Apa jawapan dia? Siapa nak jawab wakil? 1A pula. A2. A Roman 1 ni. AI. 120. IM 120. Okay, ramai dapat sama. So, kita tengok ramai dapat 120. Okay. 2AI 120. Nanti kita tengok Yang kedua, A yang kedua. Siapa nak jawab? Okay, kita tengok soalan satu dulu kita tengok. So ramai dapat 120 kan. Okay, ni pun mungkin 120 juga. Okay. So kita tengok kalau betul-betul lah maksudnya kamu dah faham lah. Okay, hitung harga bahan K pada tahun 2017 jika harganya pada tahun 2019 ialah 190. So I19/17 kita tengok pada K diberi kat sini tahun 2019 adalah 150 dan bawah dia tidak tahu.
Dan kita cari darabkan dengan 100. Darab dengan 100 samakan dengan bahan K punya indeks, iaitu 125. So yang ini saya tukar tempat sahaja. Saya akan pindahkan X ke kanan dan 125 ke bawah. Ini kaedah yang saya buat lah. So saya buat satu-satu. So 150 kali dengan 100 sama dengan X kali dengan 105. Dan 105 ni saya pindah ke bawah, pindah jadi bahagi. So X adalah 15,000 per dengan 105. So X adalah RM 105. Cikgu bukan 125. Ya Allah, 125 lah. Cikgu bukan 125. Nasib baik lah. Okey, terima kasih. Okey, 125. Tersalah pula. 125. Okey, dapat 120. Alright. So betul lah yang pertama. So yang kedua ni sama juga jawapan dia. 120. So kita tengok cari nilai S jika harga bahan N kat sini. Tapi tak penting pun sebab dia tak bagi nilai X tu. So kita cari, dia cakap 2019 dan 2017 masing-masing. Maksudnya yang first ni adalah 2019 sebab dia sebut 2019 dulu. Okay, dia sebut 2019 dulu. So 96 ni 2019. Okay, so 96 per dengan 2017 ni adalah RM80. So per dengan 80 darab dengan 100, dapatlah X. Okay, dapat sama dengan X. So X adalah 96 per 80 darab 100. Okay, dapatlah 120 juga. Okay, jawapan dia lebih kurang sama. Alright, so maksudnya kamu dah faham lah indeks harga. Okay, dan B ni nanti saya tak nak kamu buat dulu, dan nanti dulu sebab minggu depan baru kita sambung. Jadi saya harap sampai situ dululah untuk minggu ni. Banyak yang kita belajar. Kira kita dah belajar keseluruhan lah. Yang soalan C tadi tu je saya harap semua fahamkan balik lah. Sebab yang ni saya tahu mesti ada yang kecundang sikit. Okay, tapi tak apa, kita relax dulu, santai dulu. Baru minggu pertama, minggu kedua nanti saya akan lagi explain benda yang sama dan sama. Alright, so itu saja. Ada apa nak tanya? Oh ya, kehadiran. Sekejap. Lupa nak ambil kehadiran. Ramai dah left. Ok, dekat komen ni saya ada letak link. Ok, bagi pelajar yang terkeluar sebab masalah line sahaja yang boleh isi. Tapi dia kena minta link dengan saya. Kamu jangan pelak sebarkan kat kawan. Sebab saya takut nanti kalau kamu sebar, nanti pelajar yang tak adil kan ambil kehadiran senyap kan. Biasanya saya akan sebutkan nama seorang-seorang, tapi taklah. Isi dulu. Okay, pelajar lain boleh, yang mana yang belum join kelas Google Classroom ni, sila join. Dan tolong tukar nama. Kalau tak nak tukar nama, tukar email baru sebab saya tak tahu nanti siapa yang hantar kerja, dan saya tak tahu siapa yang buat salah. Kalau boleh tolonglah tukar nama. Ni dua orang ni, Syai White Bosku dengan Anda Hitam ni. Amni ni saya tahu Amni, nama Amni sebab saya baru perasan dekat list nama tadi. Okay, so yang ni lah tukar nama.